Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan satu pembentangan berkenaan dengan inovasi digital yang telah diberi nama tapak tangan aktif. Apa itu sebenarnya tapak tangan aktif? Saya akan terang bagi lebih lanjut di paparan slide yang seterusnya. Baiklah, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, bolehlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ko Azwan bin Ko Ismail daripada Unit Bahasa Melayu 1. Pensyarah yang dihormati Tengku Nur Azlan bin Tengku Sulaiman yang akan mengajar bagi subjek Inovasi Digital, Pengajaran dan Pembelajaran BMMB 3152. Baiklah, kita akan bergerak ke bahagian pengenalan terlebih dahulu. Pengenalan tapak tangan aktif merupakan sebuah inovasi digital yang berfokuskan kepada aspek tata bahasa iaitu ayat aktif. Seperti mana yang kita tahu, tapak tangan aktif membawa maksud kepada aspek tata bahasa iaitu ayat aktif. Yang kedua, murid pada zaman sekarang lebih tertarik dengan proses pembelajaran yang mempunyai elemen TMK ataupun teknologi maklumat dan komunikasi. Dan yang ketiga iaitu inovasi ini dapat menarik minat murid-murid untuk terus menerokai ilmu baharu dalam bidang bahasa Melayu kerana inovasi ini merangkumi nota, animasi dan penilaian berbentuk permainan. Baiklah, kita bergerak ke bahagian matlamat pula. Matlamat saya telah nyatakan 3 iaitu yang pertama, seiring dengan abad ataupun seiring dengan keperluan abad ke-21. Yang kedua, murid-murid tahu membina ayat aktif dengan betul dan tepat. Yang ketiga, membantu murid-murid yang mengalami kesukaran untuk membezakan pembinaan ayat aktif dan ayat pasif dengan betul. Baiklah, seterusnya kita lihat pula bagi penyataan masalah. Yang pertama, murid tidak dapat membina ayat aktif dengan betul. Yang kedua, murid tidak mampu untuk membezakan penggunaan ayat aktif dan ayat pasif dalam komponen yang betul. Yang ketiga, murid tidak berupaya mengenal pasti susunan ayat aktif dengan tepat. Dan secara keseluruhannya, murid tidak berupaya untuk membina ayat aktif dengan betul disebabkan tidak dapat membezakan susunan ayat dengan tepat. Seterusnya kita lihat pula bagi hasil pembelajaran. Yang pertama, aspek tata bahasa merupakan salah satu daripada dua aspek yang terdapat di dalam dokumen standard core curriculum dan pentaksiran ataupun dikenali sebagai DSKP. Oleh itu, yang kedua, standard kandungan saya telah memilih 5.3 iaitu memahami dan membina ayat mengikut konteks, dan standard pembelajaran 5.3.3 memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks. Yang mana di SKP ini saya telah ambil bagi di SKP Bahasa Melayu tahun 5. Dan untuk objektif bagi penghasilan inovasi digital tapak tangan aktif ini, saya sertakan dua objektif. Yang pertama iaitu murid dapat membina sekurangnya 2 ayat aktif dengan betul dan tepat serta mengikut konteks. Yang kedua, murid berupaya untuk membezakan ayat aktif dan ayat pasif dengan mengikut konteks juga. Baiklah, untuk sasaran pula bagi inovasi digital tapak tangan aktif ini, saya telah memilih sasaran bagi murid tahun 5 iaitu daripada kelas murid harus perdana, yang mana seperti saya maklumkan sebentar tadi, menerusi di SKP tahun 5 Bahasa Melayu itu merupakan satu komponen yang tepatlah bagaimana saya nak menguji keberhasilan inovasi digital tapak tangan aktif ini kepada murid tahun 5 arus perdana. Setelah itu, kita bergerak ke bahagian jenis peralatan yang digunakan. Saya telah sertakan 4 komponen di sini, iaitu yang pertama dari segi internet. Penggunaan internet seperti bahan Google Site, Canva dan YouTube. Untuk aplikasi permainan juga saya telah gunakan 2 iaitu Quizizz dan Gamilab, yang mana saya telah pecahkan kepada 2 aras permainan
secara atas talian. Sebentar lagi saya akan terang dengan lebih lanjut. Kemudian penggunaan mailing, yang mana mailing ini merupakan satu cabang yang mana akan menghimpunkan pelbagai pautan nota dan penilaian. Seterusnya bagi QR code, iaitu medium utama untuk diakses oleh murid-murid. Baiklah, bagi inspirasi, di mana atau bagaimana saya mendapat inspirasi bagi menghasilkan inovasi digital tapak tangan aktif ini. Yang pertama, setelah saya mengikuti praktikum fasa 1 di Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Syed Alwi Kangan Perlis. Yang kedua, semasa saya mengikuti pengalaman berasaskan sekolah ataupun PBS bagi fasa 3 di SRK Seri Indra Kangan Perlis. Dan yang ketiga, ketika berada di Sekolah Kebangsaan Kedaik Rompin Pahang, merupakan sekolah pengkampungan orang asli. Ketika saya mengikuti segala program dan aktiviti ini, saya telah melihatlah bagaimana kesukaran dan rintangan yang telah dihadapi oleh murid-murid, terutamanya untuk memahami dan mengetahui dengan lebih mendalam berkenaan dengan aspek tata bahasa. Seperti mana yang kita tahu, aspek tata bahasa ni meliputi pelbagai subgolong. Oleh itu terdapat banyak perkara lah murid perlu mengetahui. Jadi saya merasakan inovasi digital tapak tangan aktif ini merupakan satu inisiatif yang terbaik bagi membantu murid-murid untuk mengetahui dengan lebih mendalam berkenaan dengan cara pembinaan, cara mengetahui mengenal pasti pembinaan ayat aktif itu tersebut. Seterusnya, kita lihat pula bagi kepentingan inovasi. Kepentingan inovasi tapak tangan aktif ini, yang pertama, murid dapat membina ayat aktif dengan betul serta mengikut konteks. Dan yang kedua, murid berupaya untuk membezakan pembinaan ayat aktif dan ayat pasif dengan betul. Baiklah, seterusnya melihat kepada kos projek. Bagi inovasi digital ini, tiada kos projek yang dikeluarkan kerana inovasi ini 100% digital tanpa melibatkan sebarang kos. Dan yang kedua, hanya meliputi penggunaan aplikasi secara atas talian dengan percuma. Baiklah, kita lihat pula plan projek yang mana telah saya sertakan. Plan projek yang pertama, kita bergerak kepada poster tapak tangan aktif yang mana saya akan paparkan selepas ini. Yang mana poster tapak tangan aktif telah mempunyai rumus yang tersendiri yang telah saya sertakan, serta paparan QR code yang mudah diakses oleh semua murid-murid. Yang kedua, akan bergerak ke pautan mailing. Setelah kita akses pautan QR code, kita akan bergerak ke bahagian mailing. Di bahagian mailing akan terdapat beberapa cabang link yang kita akan pergi selepas ini. Sebagai contoh, yang pertama akan sertakan link untuk melihat nanota ayat aktif yang telah saya sediakan. Kemudian penilaian rendah di aplikasi Quizy juga akan disertakan. Kemudian link untuk penilaian tinggi, kita panggil aras tinggi lah, iaitu di aplikasi Gamilet juga akan disediakan ketika kita mengakses mailing. Kemudian kita akan bergerak ke asas yang pertama balik lah, iaitu imbas kembali. Itu antara perjalanan ataupun plan projek yang akan saya laksanakan bagi inovasi digital tapak tangan aktif ini. Baiklah, seperti mana saya kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan penilaian yang mana saya telah nyatakan, kita akan melibatkan dua penilaian, iaitu pertama, penilaian aras rendah yang akan dijalankan menggunakan aplikasi permainan Quizy. Dan yang kedua, iaitu penilaian aras tinggi yang mana akan dijalankan menggunakan aplikasi permainan Gamilet. Baiklah, kita akan bergerak kepada paparan grafik tapak tangan aktif. Jika dapat lihat, penggunaan tapak tangan aktif merupakan satu komponen yang penting bagi inovasi digital ini. Dan jika kita lihat, ada rumus SKKO. Apa itu SKKO sebenarnya? SKKO itu S merupakan subjek, KK merupakan kata kerja dan O merupakan objek, yang mana ia merupakan rumus penting bagi memudahkan murid untuk mengenal pasti pembinaan ataupun struktur ayat aktif dengan betul.
Jadi kita lihat kepada bahagian jari, penggunaan jari kita. Jari kita terbahagi kepada 3 ruangan sebenarnya. Jadi untuk memudahkan murid, saya telah atur kepada bahagian atas merupakan bahagian S, iaitu subjek, yang kedua kata kerja, dan yang ketiga objek. Jadi untuk bahagian atas ni kita akan senaraikan seberapa banyak subjek yang ada. Sebagai contoh, kita ada frasa nama, kita letak kata nama am, kata nama khas dan kata ganti diri nama. Itu bagi bahagian atas subjek. Bahagian yang kedua iaitu kata kerja. Kata kerja ada berapa sebenarnya? Kata kerja ada 2, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Dan akhir sekali iaitu O, iaitu objek. Objek mempunyai 2 juga, iaitu objek tepat dan objek CP. Objek CP. Oleh itu, jika kita lihat penggunaan jari ini merupakan asas kepada inovasi digital ini, iaitu tapak tangan additif. Baiklah, seterusnya kita lihat pula bagi bahagian cartagan. Cartagan saya telah hasilkan mengikut peruntukan masa yang telah diberikan bagi menghasilkan inovasi digital tapak tangan additif ini. Yang pertama, jika kita lihat, saya bahagi kepada 2 bulan, iaitu November dan Disember. Yang mana pada bulan November, skop tugasan yang telah kita meliputi iaitu bermula pada mengenal pasti isu dan masalah, menganalisis masalah dan isu dalam pengajaran dan pembelajaran, kemudian menjana idea dan penyelesaian, kemudian pembentangan draft proposal projek, penulisan proposal projek, kemudian mereka bentuk dan membangunkan projek juga terlibat pada bulan November. Seterusnya iaitu pengujian pengguna juga melibatkan pada bulan November. Seterusnya kita bergerak kepada bulan Disember. Cartagan juga telah dihasilkan, telah meliputi mereka bentuk dan membangunkan projek, kemudian pengujian pengguna, kemudian mempromosikan projek pada bulan Disember, dan akhir sekali penyediaan laporan projek di bulan Disember juga. Itu merupakan bagi aras cartagan yang telah saya sediakan. Dan akhir sekali, kesimpulan yang dapat saya berikan setelah menghasilkan ataupun semasa perjalanan menghasilkan inovasi digital tapak tangan additif ini, yang pertama, murid akan dapat membina ayat aktif. Yang kedua, murid mampu membezakan jenis ayat aktif dan ayat pasif. Dan yang ketiga, murid tahu penggunaan ayat mengikut konteks. Itu merupakan kesimpulan bagi penghasilan inovasi digital tapak tangan additif. Sekian, terima kasih.